Untuk video kali ini, saya akan menunjukkan bagaimana kita menghasilkan borang kaji selidik menggunakan Microsoft Forms. Untuk itu, pertama sekali kita perlulah membuka web browser kita dan kita pergi ke halaman web Microsoft Forms, iaitu forms.microsoft.com. Apabila kita sampai ke halaman web Microsoft Forms, kita perlu sign in terlebih dahulu sebelum kita boleh menghasilkan borang menggunakan Forms. Untuk sign in, kita perlulah mempunyai akaun microsoftoutlook.com. Jadi kalau anda tidak mempunyai akaun outlook.com, bolehlah anda menghasilkan atau membuka satu akaun secara percuma dengan klik pautan create one ini. Tapi kerana saya telah mempunyai akaun outlook.com, jadi saya perlulah hanya menaip email ID saya untuk akaun itu dan klik next. Dan seterusnya, seperti biasa, kita masukkan password akaun kita. Apabila kita telah berjaya login ataupun sign in ke dalam akaun Microsoft Forms kita, kita akan disediakan dengan beberapa pilihan, iaitu sama ada kita mahu menghasilkan satu form ataupun borang yang baru, ataupun kita hendak membuka borang sedia ada yang telah kita cipta ataupun kita buat sebelum ini. Jadi sebelum kita belajar bagaimana untuk menghasilkan form baru, elok terlebih dahulu kita belajar bagaimana kita membuka form yang sedia ada dan berkenalan dengan paparan dan options yang kita boleh gunakan di dalam Microsoft Forms. Jadi untuk membuka form sedia ada, kita hanya pilih forms yang kita mahu dan klik form tersebut. Dan ini adalah halaman yang menunjukkan bagaimana ataupun forms yang telah kita cipta sebelum ini atau kita buat sebelum ini. Dan kalau kita lihat di sini, kita ada dua tab, iaitu tab soalan, questions, dan juga tab response. Tab response adalah untuk kita melihat apakah respons yang kita telah terima daripada responden kita. Dan untuk form ini, saya masih belum mempunyai responden. Jadi, dia menunjukkan bahawa saya masih mempunyai kosong responses. Dan kita juga boleh, jika kita dah ada respons ataupun data daripada borang kaji selidik ni, kita juga boleh membuka data tersebut di dalam Excel. Dan kita bolehlah save ataupun simpan hasil daripada kaji selidik tersebut di dalam Excel. Untuk kita buka di mana-mana aplikasi lain ataupun terus menggunakan Microsoft Excel. Jadi ini adalah option yang saya gunakan untuk menyimpan data saya di dalam Excel dan buka semula data tersebut untuk analisis di dalam RStudio. Okey, kita kembali ke tab questions dan kita boleh scroll ke bawah untuk melihat apa yang ada di dalam forms ini. Dan kalau anda lihat, forms ini mempunyai gambar yang saya hasilkan menggunakan tema. Jadi untuk saya menukar gambar ataupun latar belakang form saya bolehlah pergi ke theme dan pilih mana-mana gambar ataupun latar belakang yang saya minat. Sebagai contoh, mungkin saya pilih ini dan klik keluar dan kita boleh nampak bahawa form saya telah menggunakan latar belakang yang baru. Dan di dalam form sini juga saya ada segmen yang menerangkan secara ringkas apakah tujuan kuesioner ini ataupun borang ini dan sedikit maklumat tentang siapa yang menghasilkan kajian ini. Dan seterusnya kita lihat bahawa forms ini mempunyai beberapa section. Section ini sebenarnya merupakan page di dalam kuesioner kita nanti. Jadi setiap section mewakili satu page. Dan section ini bagus untuk kita menyusun kuesioner kita berdasarkan kepada maklumat ataupun kumpulan maklumat yang berkaitan. Sebagai contoh, section 1 adalah section di mana saya mengumpul maklumat berkaitan dengan
diri responden. Ini adalah bertujuan supaya saya boleh menghasilkan satu analisis demografi di kalangan responden saya. Dan kalau dilihat, setiap soalan mempunyai dua bahasa. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana kita menghasilkan soalan menggunakan dua bahasa. Kita tak semestinya mempunyai terjemahan kepada soalan kita, tapi elok terutamanya bagi kajian yang dilakukan di Malaysia, di negara kita, kerana tak semua orang responden faham ataupun fasih dan mahir dalam English. Jadi elok kita ada terjemahan. Dan kalau dilihat di sebelah soalan ini ada simbol asterisk. Simbol asterisk ini mewakili soalan-soalan yang wajib dijawab oleh responden. Responden tidak boleh menyimpan ataupun submit borang ini jika mereka tidak menjawab soalan-soalan yang bertanda asterisk. Kalau soalan yang tidak mempunyai asterisk ini, maksudnya responden mempunyai pilihan sama ada mahu menjawab ataupun tidak. Tidak ada paksaan ataupun tiada kewajipan untuk responden menjawab soalan tersebut. Jadi ini adalah soalan-soalan dalam kuesioner atau borang kaji selidik saya. Dan kita lihat soalan-soalan ini mempunyai pelbagai options jawapan. Ada yang mempunyai hanya dua jawapan. Jadi kita dah kenal soalan-soalan yang mempunyai hanya dua jawapan ini adalah bersifat nominal dichotomous. Dan juga kita ada soalan yang memberi pilihan kepada respondents untuk memilih jawapan yang mereka mahu. Ada juga soalan yang bersifat numerical ataupun bersifat nombor, dan kita boleh meletakkan syarat nombor yang dimasukkan oleh responden kita. Sebagai contoh, saya meletakkan syarat bahawa jawapan itu mestilah satu nombor positif yang lebih besar daripada kosong. Jadi nombor 1 ke atas adalah jawapan yang diterima, dan kosong ke bawah ataupun nombor-nombor negatif adalah jawapan yang tidak diterima. Jadi Microsoft Forms adalah bagus daripada konteks ini kerana ia memberi peluang pada kita untuk memastikan jawapan yang diberikan oleh respondents adalah jawapan yang sesuai dengan keperluan analisis kita. Ini adalah satu lagi contoh yang mana bukan saja nombor itu mesti nombor positif 0 ke atas, tapi juga mestilah nombor itu berada di antara nilai 0 dan 100. Kerana soalan ini adalah bersifat peratus, jadi saya hanya mahukan jawapan itu di antara 0 dan 100%. Dan seterusnya kita lihat bahawa kita telah memasuki seksyen yang kedua. Jadi kalau dalam kuesioner itu nanti ataupun dalam borang kaji selidik itu nanti, untuk pergi ke seksyen 2, responden perlu menekan butang next untuk pergi ke page yang seterusnya. Dan seperti yang saya cakapkan tadi, seksyen adalah mewakili muka surat di dalam Microsoft Forms. Jadi setiap seksyen mewakili muka surat yang baru di dalam Microsoft Forms, dan kita nampak ini adalah satu contoh di mana soalan ini tanya ataupun dibuat menggunakan skala ordinal Likert scale, dan ini adalah contoh soalan yang mana respondents perlu menyusun mengikut kepentingan yang mereka rasa berkaitan dengan soalan yang ditanya. Ini pula adalah contoh soalan yang menggunakan skala rating. Kita boleh nyatakan apakah skala rating dan apakah simbol yang digunakan untuk skala rating kita. Dan ini adalah seksyen yang terakhir dalam kuesioner ini, yang mana kita menanyakan soalan yang terbuka kepada responden ataupun soalan open-ended, yang mana responden boleh masukkan apa-apa sahaja jawapan yang mereka mahu berikan. Dan kalau kita lihat, ini adalah satu contoh di mana soalan ini tidak mempunyai simbol asterisk. Pada soalan ini bermaksud soalan ini adalah soalan yang tidak wajib. Jadi responden boleh memilih sama ada mahu menjawab ataupun tidak untuk soalan ini. Dan jika mereka memilih untuk tidak menjawab, mereka masih boleh submit ataupun menghantar jawapan borang kaji selidik ini kepada kita untuk kita analyse seterusnya. Jadi ini adalah bagaimana kita menghasilkan soalan kaji selidik di dalam Microsoft Forms. Ini adalah satu contoh soalan kaji selidik dalam Microsoft Forms. Dan kalau kita hendak mencuba ataupun untuk menguji borang kita sebelum kita hantar kepada respondents kita untuk diisi,
kita bolehlah pergi ke review untuk melihat apakah bentuk kuesioner kita. Dan kita bolehlah mencuba menjawab dan menguji soalan-soalan kita. Bagi contoh, kita berada sekarang ni di dalam preview dan kita dipaparkan dengan section pertama yang mewakili page yang pertama atau muka surat yang pertama, dan saya boleh mencuba menjawab. Dan kalau saya klik next, saya akan diberikan dengan amaran bahawa saya tidak boleh ke muka surat yang seterusnya kerana saya masih belum menjawab satu soalan yang diwajibkan. Jadi kenapa soalan ini diwajibkan? Kerana soalan ini mempunyai simbol asterisk. Dan saya perlulah menyelesaikan soalan ini dahulu sebelum saya boleh pergi ke muka surat ataupun section yang seterusnya. Dan saya pilih staff dan seterusnya apakah kategori staff. Jadi saya kata saya adalah seorang academic staff dan soalan yang seterusnya adalah kewarganegaraan, taraf kewarganegaraan saya. Okey, yes. Dan apakah jarak? Peratusan menggunakan public transportation. Next. Okey. Apabila saya telah selesai menjawab ke semua soalan yang diwajibkan, barulah saya dibenarkan pergi section yang seterusnya. Dan saya bolehlah terus menjawab through very likely ranking, boleh susun. Ini adalah yang mungkin promoting yang paling penting bagi saya. Making building ni yang kedua paling penting. Replanting yang mungkin yang paling kurang penting. Dan jika ini adalah susunan yang sesuai dengan pandangan saya berkaitan dengan kepentingan ataupun priority sustainable issues, saya boleh telah terus ke soalan berikut dan saya berikan nilai rating saya. Next. Dan kali ini saya tidak mempunyai amaran, tak diberikan sebarang amaran kerana saya telah menjawab ke semua soalan-soalan yang diwajibkan. Dan saya bolehlah meletakkan pandangan saya, dan jika saya tidak mahu, saya boleh terus submit. Dan ini dibenarkan kerana ini bukanlah satu soalan yang diwajibkan kerana tidak ada asterisk ataupun simbol asterisk pada soalan ini. Dan saya boleh submit. Okey. Dan kalau saya keluar daripada preview ini, saya klik back dan saya lihat sekarang ini responses saya sudah meningkat daripada 0 ke 1. Jadi sudah ada satu respons ataupun jawapan yang telah disubmit, dihantar oleh responden yang saya uji sebentar tadi. Dan kalau kita klik tab responses ini, yang mana tadi kita lihat bahawa responses adalah 0, sekarang telah meningkat menjadi 1. Dan kita boleh lihat jawapan-jawapan yang diberikan oleh responden kita. Dan jika kita mahu melakukan analisa yang lebih terperinci, kita bolehlah download data ini ke dalam Excel. Kalau saya klik open in Excel, klik OK. Dan kita lihat data yang telah dijawab ataupun diberikan oleh responden kita telah pun dimuat turun ke dalam Excel. Jadi kita tutup Excel dan kita balik ke Microsoft Forms. Dan jika ini adalah soalan yang saya telah finalize dan muktamadkan, maka saya bolehlah menghantar link untuk form ini kepada potential responden saya. Dan untuk create link, saya boleh klik butang send dan kita boleh menentukan siapa yang boleh menjawab soalan kajian kita. Dan kalau ini adalah sesuai dengan kita, saya bolehlah copy link ini. Dan kalau link ini terlalu panjang, kita juga boleh shorten, kita boleh pendekkan link ini. Dan kita klik butang copy,
Dan jika kita paste, kita boleh lihat ini adalah link kepada questionnaire kita. Dan inilah link yang kita berikan kepada responden kita. Jadi kalau kita nak menghantar ataupun memaklumkan kepada responden kita melalui email, jadi ini adalah link yang kita sediakan, yang mana link ini adalah link yang mana responden kita akan klik untuk pergi ke questionnaire kita. Okey, so ini adalah seberingkas tentang apa yang kita boleh lakukan menggunakan Microsoft Forms. Jadi seterusnya kita akan lihat bagaimana kita menghasilkan satu borang kaji selidik yang baru. Sekarang kita nak lihat bagaimana kita menghasilkan satu borang kaji selidik yang baru, dan kita pergi ataupun pulang ke paparan utama Microsoft Forms dengan klik butang back di browser kita, dan kita dibawa semula ke paparan utama Microsoft Forms, dan kita klik butang ataupun menu New Form untuk membuka paparan di mana kita mereka bentuk borang kaji selidik kita yang baru. Dan kita lihat bahawa Microsoft Forms telah bawa kita ke satu paparan kosong, yang mana di sinilah kita menyatakan ataupun mereka bentuk borang kajian kita. Dan perkara pertama yang kita boleh lakukan adalah untuk menjadikan borang kaji selidik kita ini lebih menarik, dan ini boleh dilaksanakan dengan pergi ke menu theme ataupun tema, dan kita bolehlah memilih tema yang kita berkenan, dan mungkin saya pilih yang ini. Okey, nampak menarik, ringkas. Klik di luar untuk menutup pilihan tema, dan kita bolehlah memulakan reka bentuk borang kaji selidik kita dengan memberi satu tajuk kepada form kita. Mungkin ini adalah satu kajian tingkah laku perjalanan, travel behavior. Bolehlah kita menaip sedikit saya betulkan ejaan sebentar tadi. Sedikit penerangan, boleh kita lihat menaip sedikit penerangan kepada kajian ini. This survey is to obtain insights on respondents choice of travel modes. Dan kalau kita mahu melihat apakah yang telah kita hasilkan dalam borang kajian ini, kita boleh pergi ke menu preview, dan ini adalah borang yang respon akan nampak setakat ini. Dan kalau kita lihat, kita masih hanya ada tajuk dan sedikit pengenalan. Dan untuk meneruskan proses mereka bentuk borang kita klik back untuk dibawa balik kepada paparan ataupun Windows untuk kita mereka bentuk borang kita. Dan saya tambah sedikit pengenalan. Thank you. Dan elok juga kalau kita maklumkan siapakah pengkaji untuk kajian ini. Alright, so saya berpuas hati dengan pengenalan ringkas untuk questionnaire ataupun borang ini. Dan untuk meneruskan, elok kalau kita create satu section yang baru dan kita klik butang add new, kita akan diberikan pilihan apakah yang kita nak tambah kepada borang kaji selidik kita. Kita boleh menambah soalan berbentuk choice, soalan yang memerlukan responden menaip jawapannya,
soalan yang mana responden memberi penarafan ataupun rating, soalan yang mana memerlukan responden memberi input tarikh ataupun date. Apa lagi yang kita boleh tambah? Kita boleh tambah soalan ranking, soalan skala Likert, soalan net promoter score. Jadi yang ini kita tak perlu guna, kita tak gunakan, dan kita juga boleh menambah satu section baru. So ini adalah yang saya nak pilih untuk menambah section baru, dan untuk section baru ini saya berikan nama respondents background. Dan saya juga boleh masukkan description, dan saya gunakan ruangan description ini untuk masukkan terjemahan kepada tajuk section ini supaya mudah bagi responden yang kurang mahir berbahasa Inggeris untuk memahami apakah maklumat yang diminta untuk section ini. So, latar belakang responden. So, kalau kita preview borang kita dah nampak bahawa section yang kita nyatakan tadi itu telah dihasilkan, dan bagaimanapun borang kajian kita ni masih tidak mempunyai sebarang soalan, dan itu yang kita nak buat sekarang ini, dan kita klik butang back untuk bawa balik kita ke paparan untuk reka bentuk borang kajian. Seterusnya saya akan tambahkan soalan yang pertama, dan seperti biasa sangat mudah, hanya perlu kita klik butang add new, dan soalan pertama saya adalah bentuk pilihan, dan perkara pertama yang saya nak tanya adalah gender responden kita, dan kita boleh masukkan apakah option pertama iaitu male, option kedua adalah female, dan jika kita mahu pastikan bahawa responden kita wajib menjawab soalan ini, kita boleh menekan butang required ini. Dan apabila kita klik butang required ini akan menjadikan soalan ini adalah soalan yang wajib dijawab. Klik required. Seterusnya saya akan menambah soalan yang kedua. Masih soalan choice, dan kali ini saya akan masukkan ataupun mencipta soalan yang bersifat nominal non-dichotomous. Kalau kita kenal, soalan pertama tadi adalah soalan yang bersifat atau berskala nominal dichotomous, kerana dia hanya mempunyai dua option sahaja. Jadi untuk soalan yang kedua saya akan masukkan soalan berskala nominal tetapi non-dichotomous. Mungkin saya nak tanya apakah kenderaan yang dimiliki oleh responden. Kalau kita nak masukkan terjemahan kepada soalan ini, kita perlu masukkan subtitle pada soalan ini, dan subtitle ini boleh ditambah dengan pergi ke settings untuk soalan ini, dan bila kita klik ni kita ada satu option subtitle, dan kita bolehlah masukkan terjemahan kepada soalan. Jadi option pertama car, option kedua bicycle ataupun motorcycle, dan saya perlukan satu lagi option untuk bicycle. Jadi untuk tambah satu option ketiga, saya klik add option bicycle, dan kita juga nak tambah satu lagi untuk responden yang tidak memiliki sebarang kenderaan. Kita boleh katakan does not own vehicle. So ini adalah soalan kita yang kedua, dan soalan kita yang kedua ini juga kita pastikan dia required. Jadi kalau kita telah
menentukan bahawa soalan pertama adalah required. Apa yang Microsoft Forms buatkan adalah dia akan copy setting soalan pertama ke soalan yang kedua dan seterusnya, dan itu memaklumkan kepada kita bahawa jika kita mahu soalan itu tidak wajib dijawab, kita perlulah klik butang required ini dan offkan option ini, menjadikan soalan ini adalah soalan yang tidak wajib dijawab. Tapi bagi soalan ini adalah satu soalan yang saya mahu semua responden menjawab, jadi saya teruskan memastikan bahawa butang required ini di switch on kan, ya. Alright, so apa yang kita telah buat, ya, mari kita lihat, kita preview soalan kita. Jadi ini adalah soalan-soalan yang kita telah hasilkan, dan jadi kalau kita lihat di sini, saya nampak di sini bahawa soalan nombor 2 mempunyai terjemahan, tetapi untuk soalan pertama saya terlupa untuk masukkan terjemahan. Jadi mari kita lihat bagaimana kita edit questionnaire kita. Saya go back to our design page, ya, ke page reka bentuk kita. Dan untuk soalan nombor 1 ini, saya nak tambah subtitle, ya. So saya pergi ke other options, saya klik subtitle, ya. Dan di sinilah kita boleh masukkan terjemahan. Jantina. Okey. Okey, itu adalah 2 soalan yang kita telah hasilkan, dan ini adalah soalan-soalan yang bersifat nominal. Soalan pertama nominal dichotomous dan soalan kedua adalah nominal non-dichotomous. Terusnya kita akan melihat bagaimana kita menambah satu section baru, dan seperti yang saya maklumkan di awal tadi, section mewakili muka surat di dalam borang kaji selidik kita. Maka apabila kita menambah section baru, kita akan juga menambah muka surat yang baru di dalam borang kita. Dan untuk menambah section yang baru, saya klik add new dan saya tekan arrow ke bawah dan kita pilih option section, dan kita bolehlah memberikan tajuk kepada section ataupun muka surat kita yang baru ini. Dan tajuk yang saya nak berikan adalah travel characteristics, dan terjemahannya adalah ciri perjalanan. Jadi mari kita lihat bagaimanakah bentuk borang kajian kita setakat ini. Kita pergi ke preview dan kita hanya diberikan atau ditunjukkan muka surat yang pertama, dan untuk kita pergi ke muka surat yang kedua, kita perlulah mengisi terlebih dahulu jawapan kepada soalan-soalan yang telah kita buat sebelum ini. Kalau tidak, kita tidak akan dibawa ke muka surat yang seterusnya, kerana ini adalah soalan-soalan yang bersifat wajib dijawab. Next. Okey, jadi bila kita klik next, kita dibawa ke muka surat yang kedua, dan kalau kita lihat di muka surat yang kedua ini, kita masih belum mempunyai sebarang soalan pada section ini. Jadi untuk kita create soalan bagi section ini, kita pulang atau kita balik ke paparan reka bentuk, dan kita bolehlah klik add new untuk menambah soalan di dalam section ini. Dan apa yang saya nak buat kali ini adalah untuk create atau menghasilkan soalan yang bersifat jawapan panjang, kerana saya nak tahu apakah jarak antara rumah dengan bandar yang terhampir. Jadi kalau kita nak masukkan terjemahan, seperti biasa kita pergi ke ellipse untuk lebih banyak settings, dan saya masukkan subtitle dengan memilih option subtitle. Dan untuk subtitle ni bolehlah saya masukkan terjemahan bagi soalan ini. Jarak dari rumah ke bandar terdekat. Dan jawapan
yang saya mahu terima daripada responden adalah bukannya jawapan yang bersifat open-ended ataupun terbuka. Kalau kita mahukan jawapan itu adalah jawapan terbuka ataupun open-ended, kita perlu klik long answer, butang option long answer ini untuk menjadikan soalan ini bersifat terbuka, open-ended. Tapi saya tak mahu soalan yang bersifat open-ended ataupun terbuka, jadi saya switch off option long answer, dan saya masih mahukan soalan ini wajib dijawab oleh responden. So jadi saya klik butang required dan saya nak menghadkan jawapan ini kepada hanya jawapan yang numerik ataupun nombor. Jadi saya nak masukkan restrictions ataupun had jawapan, dan apa yang saya nak hadkan adalah nak hadkan jawapan ini kepada number, dan number ini adalah greater than some value. So saya nak masukkan apakah jawapan yang saya boleh terima. So saya masukkan greater than 0, sebab 0 juga maksudnya kita nak jawapan 1 dan ke atas, tidak termasuk kosong. Jadi kalau saya kata greater than 1, then 1 tak boleh diterima sebagai jawapan, ataupun 1 kilometer tidak boleh diterima sebagai jawapan. Dia mestilah jawapan 2 dan ke atas. Kerana saya nak terima jawapan 1 kilometer dan ke atas, dan jarak ini mestilah nilai positif. Jadi saya jadikan restriction ini atau had ini kepada jawapan yang lebih besar daripada kosong. So let's preview. Mari kita preview borang kita setakat ini. Jadi mail, motorcycle, next, pergi ke muka surat kedua, dan ini adalah soalan yang terbaru yang kita telah hasilkan tadi. Dan kalau kita lihat, dia telah memberi satu panduan kepada kita apakah jawapan yang boleh diterima oleh borang kita. Dan kalau kita masukkan nilai yang tidak diterima, dia akan memberi amaran ataupun warning kita bahawa ini bukanlah jawapan yang diterima. Kerana jawapan yang diterima adalah nombor yang lebih besar daripada kosong. Jadi kalau kita masukkan 1, jawapan ini adalah diterima dan tidak ada sebarang amaran dikeluarkan. Okey, ini adalah soalan yang ketiga, yang mana ini adalah soalan yang bersifat interval ataupun ratio. Dan bagaimana kalau kita nak masukkan soalan yang bersifat ataupun kita nak menghasilkan soalan yang bersifat rating pula. So kita tengok, kita boleh juga add new dan pilih rating, dan kita bolehlah bertanyakan soalan seperti quality of public transportation in my town. Subtitle, terjemahan, kualiti pengangkutan awam di bandar saya. So kita boleh tentukan rating ini berapa skalanya. Kalau 5, kita ada 5 bintang. Dan kalau kita nak simbol lain juga boleh. Kita masukkan nombor ataupun kita kekalkan menggunakan simbol bintang. Dan kalau kita nak lebih daripada 5, kita juga boleh. Sebagai contoh, kita nak pilih 10, skala 10 daripada 1 hingga 10. Jadi 1 paling tidak berkualiti dan 10 adalah sangat berkualiti. Jadi ini adalah soalan yang keempat, dan kalau kita preview, kita boleh mencuba menguji soalan yang baru kita masukkan sebentar tadi. Okay, saya teruskan menjawab soalan pertama dan kedua kerana ini adalah wajib dijawab. Barulah boleh tekan butang next untuk ke muka surat yang kedua. Dan untuk soalan ketiga, saya masukkan nilai 5 kilometer. Dan saya memberi penarafan sebanyak 7 bintang kepada kualiti perkhidmatan pengangkutan awam di bandar saya. Kita klik back untuk teruskan proses reka bentuk kajian. Dan soalan yang terakhir yang saya nak masukkan di dalam section ini adalah soalan yang bersifat Likert scale. Likert scale adalah soalan yang berskala ordinal. Dan saya boleh create soalan yang bersifat Likert scale. Sebagai contoh, saya tanyakan tahap safety level
safety level of public transportation, safety level of public transportation, dan terjemahannya adalah tahap keselamatan pengangkutan awam. Jadi secara ringkasnya kita bertanyakan apakah pendapat responden tentang tahap keselamatan pengangkutan awam, dan kita boleh menentukan jenis skala liket yang kita nak gunakan, sama ada genap ataupun ganjil. Kalau kita nak genap, kita boleh buang option kelima, jadikan dia genap. Sebagai contoh, very unsafe. Dan yang bagusnya tentang Microsoft Forms ini, dia memberi cadangan apakah option yang sesuai untuk skala liket berdasarkan kepada option yang pertama yang kita telah masukkan tadi. Jadi kita boleh pilih berdasarkan kepada cadangan yang diberikan, ataupun kita teruskan mengguna option kita sendiri. Jadi katakanlah saya nak memilih salah satu daripada cadangan yang diberikan oleh Microsoft Forms. Saya hanya perlu klik cadangan ini, somewhat safe. Okay. Dan seterusnya untuk option ketiga, saya boleh pilih juga kali ini somewhat safe, dan akhir sekali adalah very safe. So ini adalah penilaian tentang safety level of public transportation, dan ini adalah option skala liket kita. Dan untuk soalan ini saya menggunakan skala liket 4 yang bersifat nombor genap. Kalau kita nak menjadikan dia skala liket ganjil, kita hanya perlu menekan butang plus ini, tanda tambah ini, untuk menambah option yang lebih banyak. Jadi, apakah penilaian tentang tahap keselamatan? Jadi, yang pertama adalah travel alone. Apakah pandangan responden tentang tahap keselamatan apabila travel atau menggunakan perkhidmatan pengangkutan awam secara bersendirian? Itu yang pertama. Jadi responden akan memilih sama ada dia merasakan sangat tidak selamat hinggalah sangat selamat. Dan pandangan yang kedua adalah travel at night. Travel at night. Jadi apabila melakukan perjalanan menggunakan pengangkutan awam pada waktu malam. Jadi ini adalah contoh bagaimana kita create atau menghasilkan soalan-soalan berskala liket. Dan kalau kita ada lagi soalan-soalan yang kita nak tambah untuk aspek tahap keselamatan ini, kita bolehlah klik add statement untuk statement yang ketiga. Dan kalaulah kita mahu, dan kita boleh masukkan statement yang ketiga. Kalau tidak, kita boleh klik butang delete. Ini untuk kekalkan pada 2 soalan saja bagi penilaian tentang tahap keselamatan pengangkutan awam. Dan seterusnya, saya nak tamatkan kuesioner ini dengan satu soalan yang bersifat open-ended. Tapi sebelum itu, mari kita lihat dan kita uji soalan kaji selidik kita. Kita pergi ke preview, dan seperti biasa kita perlu menjawab soalan yang pertama dan yang kedua, kerana ia adalah soalan wajib sebelum kita boleh pergi ke muka surat yang kedua. Dan kita masukkan jawapan kepada soalan ketiga. Penilaian penarafan yang kita berikan kepada kualiti perkhidmatan pengangkutan awam 7 star. Dan apakah pandangan responden tentang aspek keselamatan apabila menggunakan perkhidmatan pengangkutan awam dalam konteks melakukan perjalanan bersendirian, travel alone, somewhat safe, dan travel at night, dia merasakan sangat selamat. Jadi ini adalah bagaimana kita create soalan yang bersifat liket, rating dan juga interval ratio. Akhir sekali, saya nak tamatkan kuesioner kita dengan bertanyakan soalan cadangan bersifat open-ended ataupun terbuka. Jadi, untuk membezakan soalan-soalan di muka surat lain, saya masukkan section baru. Dan ini adalah tajuk bagi section ini. Recommendations, turun cadangan. Dan soalan kita adalah text dan my recommendation to improve quality of public transportation services. Kalau kita nak masukkan terjemahan, kita klik ellipse dan pilih subtitle. Cadangan saya untuk menambah
baik, kualiti perkhidmatan pengangkutan awam. Dan jawapan kita, kerana dia open-ended, kita klik option long answer dan kita tak mewajibkan responden memberi cadangan. Bagus kalau ada cadangan, tapi kalau mereka memilih untuk tidak memberi sebarang cadangan ataupun tidak mempunyai sebarang cadangan, jadi kita tidaklah perlu klik butang required, kerana jika kita klik butang required, jadi cadangan ini adalah wajib diberikan. Jadi kita kekalkan required ini sebagai off ataupun ditutup supaya responden boleh menaip apa-apa cadangan yang mereka ada untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan pengangkutan awam. Itu sahaja, dan sebelum kita berhenti mereka bentuk, kita preview semula, dan jika ada kesalahan kita boleh betulkan. Next. 5 7 somewhat safe, very safe. Dan ini adalah section yang terakhir, muka surat yang ketiga. Apakah cadangan mengurangkan harga tiket? Ya, itu yang pertama. Perbaiki tempat tunggu bas. Jika ini yang kita mahukan, dan kita bolehlah tamatkan proses mereka bentuk. Tapi kalau kita lihat, ada aspek yang kita boleh tambah baik. Sebagai contoh, apabila kita preview tadi, mail, motorcycle, next, ternampak yang soalan nombor 3 ini kurang jelas, kerana jawapannya memang kita mahukan satu nombor, tapi dia boleh diinterpretasi secara berbeza oleh responden yang berbeza. Sebab kita tak nyatakan distance ini dalam unit apa, sama ada unit batu, miles ataupun kilometer. Jadi kita nak tambah baik, dan kita boleh pulang ke page design kita, dan kita pergi ke soalan yang ketiga ini, dan kita bolehlah tambah sedikit lagi kepada soalan kita. Kita nyatakan in kilometer, dan untuk terjemahan juga dalam kilometer. Jadi sebarang jawapannya adalah dalam unit kilometer. Jadi ini mengurangkan isu kesahihan jawapan oleh responden kita. Jadi setelah kita selesai ini, dan kita preview, dan kita nampak semuanya okey, vehicle own, motorcycle, next. Sekarang ni kita dah tahu semua jawapan adalah dalam unit kilometer, bukannya unit-unit lain, sentimeter ataupun batu, miles. Lepas tu kita memberi penarafan kepada kualiti perkhidmatan pengangkutan awam dan pendapat kita tentang tahap keselamatan, next, dan memberi cadangan, mengurangkan harga tiket. Dan kalau kita submit, kita akan dapat notification ataupun makluman bahawa respon kita telah berjaya submit. Jadi proses tu telah selesai, dan kita pun telah berjaya menguji borang kaji selidik kita. Dan kalau kita lihat, responses telah ada, bukan lagi kosong, sudah ada satu respons yang kita hasilkan melalui ujian kita tadi. Kalau okey, then kita bolehlah create link untuk kita berikan kepada potential responden kita. Dan kita klik menu send, dan kita boleh memilih siapa yang kita mahukan, dan kita nyatakan bahawa ini adalah anyone can respond. Siapa-siapa yang mempunyai link ni boleh menjawab soalan ini. Dia tak dihadkan kepada hanya responder di dalam organisasi kita. Jadi kalau kita nak mempunyai had itu, ataupun kita nak limit responder kepada hanya kumpulan tertentu, kita tidak boleh menggunakan akaun percuma yang kita ada, tapi kita perlulah menggunakan akaun Microsoft yang diberikan oleh organisasi kita. Jadi ini adalah limitation apabila menggunakan akaun percuma. Jadi kita nak satu link ataupun pautan yang kita boleh berikan kepada responden kita, dan pautan ini kalau kita lihat agak panjang, kurang menarik. Jadi kita boleh pendekkan link kita dengan menekan butang shorten URL,
dan kita boleh klik copy untuk mendapatkan link yang kita boleh berikan kepada responden kita. Dan kalau kita lihat, ini adalah paste di sini, ini adalah link untuk pautan kepada borang Microsoft Forms kita. Okey, jadi inilah link yang kita berikan kepada calon-calon respondents kita, sama ada melalui email ataupun melalui surat. Dan apabila respondents klik pautan ini, mereka akan dibawa kepada borang kaji selidik kita, ya. Jadi ini adalah secara ringkas bagaimana mereka bentuk dan menghasilkan borang kaji selidik menggunakan aplikasi web Microsoft Forms. Dan apa yang saya terangkan pada video kali ini bukanlah kesemua pilihan yang ada di dalam Microsoft Forms, tapi cukup untuk anda semua menghasilkan satu borang kaji selidik yang ringkas. Dan bolehlah melihat video-video YouTube lain yang mana menerangkan dengan lebih terperinci options yang lebih advance dalam menghasilkan borang kaji selidik menggunakan Microsoft Forms, ya. Okey, jadi itulah saja untuk video kali ini, dan ucapkan selamat mencuba menghasilkan borang kaji selidik menggunakan Microsoft Forms.